Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung topik bab 4, pangkalan data dan SQL bagi segmen 2. Di dalam segmen 2 ini kita akan lihat dua lagi subtopik, iaitu 4.1.3 kekunci prima dan kekunci asing, dan 4.1.4 kekardinalan antara entiti dalam hubungan one to one dan juga one to many. Okey, kita tengok subtopik kekunci prima dan kekunci asing. Okey, sebelum kita tengok maksud kekunci prima, cikgu bagi satu contoh. Okey, kat sini kita ada entiti doktor dan juga attribute. Bagi entiti doktor, iaitu nama doktor dan juga kepakaran. Dan cikgu dah wakilkan dalam bentuk jadual. Yang ini atribut nama doktor dan juga atribut kepakaran, dan cikgu masukkan 5 rekod doktor. Okey, iaitu Dr. Abu kepakarannya pediatrik, Dr. Siti obstetrik dan gynecology, Dr. Mina obstetrik gynecology, Dr. Dewi pediatrik dan Dr. Siti pediatrik. Persoalannya di sini ada dua doktor yang mempunyai nama yang sama, iaitu Dr. Siti. Adakah kedua-dua Dr. Siti ini orang yang sama atau tidak? Jadi, macam mana kalau kita nak kenal? Bagaimana kita nak kenal pasti? Kita tambahkan satu lagi atribut, iaitu ID doktor. Okey, so dekat jadual pun cikgu tambah. Okey, kita tengok. Dr. Siti yang pertama, ID doktornya ialah D152. Dan Dr. Siti yang kedua, ID doktornya ialah D421. Jadi, jelaslah di sini, Dr. Siti, kedua-dua Dr. Siti ini adalah dua doktor ataupun dua individu yang berlainan. Okey, atribut yang cikgu baru tambah tadi, ID doktor ini akan menjadi kekunci prima dalam entiti doktor. Okey, kita tengok contoh kedua. Okey, kita ada entiti pesakit. Atribut dia nama pesakit, alamat pesakit. Okey, jadual di bawah ni cikgu dah wakilkan dalam bentuk table. Okey, kita ada atribut nama pesakit, alamat pesakit, dan ada 5 rekod yang cikgu masukkan. Okey, sama juga seperti entiti doktor tadi, ada 2 orang pesakit yang mempunyai nama yang sama. Macam mana kita nak kenal pasti adakah Mamat ni orang yang sama ataupun orang yang berlainan? Jadi kita tambahkan dengan atribut ID pesakit. Okey, dalam jadual pun ada atribut ID pesakit. Kita tengok. Pesakit bernama Mamat, ID-nya ialah P082, dan Mamat yang kedua ID-nya ialah P089. Jadi kat sini kita boleh tahu dua orang Mamat, dua orang pesakit ini adalah orang yang berlainan. Pesakit yang pertama yang bernama Mamat ini, ID pesakitnya P082 dan beralamat di Puchong. Manakala Mamat yang kedua, ID pesakitnya P089 dan beralamat di Seri Sedang. Okay. So, atribut yang baru cikgu masukkan ini adalah kekunci prima. Okay. Untuk kita mengenal pasti rekod maklumat tersebut. Kita tengok maksud kekunci prima. Kekunci prima ni ialah atribut dengan nilai unik. Hanya dia sahaja yang ada nilai tersebut. Contoh paling senang. Setiap warga negara Malaysia mempunyai nombor kad pengenalan. Dan setiap nombor kad pengenalan warga negara Malaysia berbeza antara satu sama lain. Tidak akan ada yang sama dan berulang. Okey. Kekunci prima seterusnya tidak boleh mengandungi data yang berulang. Saya sebut tadi berulang. Tak boleh sama. Tak boleh sama dan tak boleh ditinggalkan kosong. Dan kekunci prima digunakan untuk mengenal pasti rekod dalam jadual. Macam tadi, kita nak tahu, Dr. Siti ni ada 2. Orang yang sama ke orang yang berlainan? So, kita nak kenal pasti rekod. Okey, dan setiap entiti mempunyai sekurang-kurangnya satu kekunci prima.
Okey, kepentingan kekunci prima memelihara integriti data, mengelakkan pertindihan rekod lama dan baru, memberi nilai unik untuk simpanan data serta menjimatkan ruang storan. Okey. So, kita masuk kepada latihan. Ada simbol homework. Sila buat dalam buku latihan masing-masing ya. Okey, berdasarkan jadual di atas, atribut yang manakah sesuai dijadikan kunci prima? So, kita tengok satu-satu atribut. Nama murid boleh ke? Tak sesuai sebab nama murid kadang-kadang akan berulang. Kategori juga akan berulang. Dan rumah sukan juga akan berulang. Tetapi nombor daftar, atribut nombor daftar tidak mungkin akan berulang. So, jawapannya ialah nombor daftar. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada kekunci asing. Okey. Cikgu nak ingatkan, syarat untuk kita wujudkan kekunci asing ini ialah mesti ada 2 atau lebih jadual yang berkaitan. Okey. Tengok kekunci asing merupakan atribut dalam satu jadual hubungan. Okey, atribut yang merupakan kekunci prima bagi satu jadual hubungan yang lain. Maksudnya, mungkin kan saya kata tadi mesti ada 2 atau lebih jadual yang berkaitan. So, mungkin dalam jadual pertama dia menjadi kekunci prima bagi jadual tersebut. Okey, yang seterusnya kekunci asing mengaitkan 2 atau lebih entiti yang mempunyai hubungan dan mengaitkan rekod-rekod dari 2 atau lebih daripada jadual yang mempunyai hubungan. Contoh paling senang, cikgu ada jadual murid atau jadual entiti murid dan juga jadual entiti penjaga. Cikgu nak hubung kaitkan rekod-rekod antara murid dan juga antara rekod-rekod daripada entiti penjaga. Okey. Okey, kita tengok contoh. Okey. Dalam ni, macam cikgu cakap tadi, dalam ni ada jadual butir murid, jadual entiti butir murid. Okey, dan ID murid, atribut ID murid menjadi kunci prima. Dalam jadual di bawah, kita ada jadual entiti butir penjaga. Dan atribut nombor daftar menjadi kekunci prima bagi entiti butir penjaga. Tiba-tiba kita tengok, ada atribut ID murid dalam ni. Okey. Atribut ID murid inilah yang akan menjadi kekunci asing bagi jadual butir penjaga. Okey. Sebab tujuan kekunci asing ni untuk kita merujuk kepada jadual yang sebelumnya. Okey, contoh. Kita tengok murid yang mempunyai ID T17125. Siapakah empunya nama? Oh, Tan Chen Hong. So, kita boleh tengok. Oh, nama ibu dia Yoh Min Lee. Nama bapa Tan Zisuk. Okey, kita tengok. Siapakah empunya? T17202. Okey. Arul, anak lelaki Param. Okey, siapa nama bapa dia? Siapa nama ibu dia? Kita kembali semula kepada jadual butir penjaga. Oh, nama ibu dia Karishma. Nama bapa dia Param, anak lelaki Gopal. So, penyelesaian dalam jadual ini. Di dalam jadual entiti butir murid, kekunci prima ialah ID murid. Dan di dalam jadual entiti butir penjaga, kekunci prima ialah nombor daftar. Dan kekunci asing ialah ID murid. Okay. So, kita sambung untuk latihan homework ya. Simbol homework sila buat di dalam buku tulis awak. Okey. Kita ada jadual entiti murid dan juga jadual entiti markah. Berdasarkan jadual di atas, nyatakan kekunci prima dan kekunci asing pada setiap jadual. Okey. Dah fikir? Dah ada jawapan? Okey, jawapan dia. Kunci prima ialah ID murid dalam jadual murid dan ID markah dalam jadual markah. Kunci asing pula ID murid dalam jadual markah. Kemudian kita masuk kepada subtopik seterusnya, kekardinalan. Apa itu kekardinalan? Perhubungan antara entiti-entiti dalam satu pangkalan data. Okey.
Untuk tingkatan 3, kita akan belajar dua jenis kekardinalan iaitu one-to-one dan juga one-to-many. Okey. Dan diwakili dengan hubungan antara entiti ini diwakili dengan menggunakan kata kerja. Dan seterusnya hubungan diwakili dengan simbol rhombus yang macam diamond tu. Okey. So kita tengok contoh yang pertama, jenis kekardinalan one-to-one. Situasi, seorang pengetua menguruskan sebuah sekolah dan sebuah sekolah akan hanya mempunyai seorang pengetua. Okey, kita tengok bagaimana lakarannya. Okey, kita ada dua entiti, macam mana kita nak buat hubungan antara dua entiti ni? Okey, kita akan lukis rhombus dan kita masukkan kata kerja mengurus. Okey, nak tentukan nak letakkan jenis kekardinalannya. Kita akan letak di sini. Okey. So, seorang pengetua mengurus sebuah sekolah dan sebuah sekolah diurus oleh seorang pengetua sahaja. Okey, kita tengok. Yang ini perwakilan dalam bentuk jadual. Kalau awak boleh nampak. Okey. Pengetua Noriah binti Zaki. Okey, dalam jadual entiti sekolah, okey, dia menjadi pengetua untuk sekolah SMK Bunga Orchid. Okey. Dan seterusnya, pengetua yang kedua, Johari bin Abdul Samad, juga SMK Seri Angkasa. Maksudnya, satu rekod daripada entiti pengetua hanya akan mempunyai satu rekod daripada entiti sekolah. Okey, itu one-to-one. Kita tengok. Jenis kekardinalan one-to-many. Situasinya, seorang murid boleh meminjam banyak buku. Okey, entitinya ialah murid, buku. Macam mana kita nak menghubungkan dia? Okey. Kita tengok. Kita buat rhombus dan kita masukkan kata kerja meminjam. Maksudnya, seorang murid boleh meminjam banyak buku. Okey. Dan banyak buku boleh dipinjam oleh seorang murid. Okey. Kita tengok perwakilan dia dalam bentuk jadual. Okey. Satu rekod daripada entiti murid ni akan mempunyai satu atau lebih rekod daripada entiti buku. Okey, kita tengok ni ada dua. So dia pinjam dua buku. Okey. Kalau macam pengetua tadi hanya satu sahaja. Okey, dan seterusnya kita masuk kepada latihan. Ada simbol homework. Macam biasa, kena buat homework. Okey, kenal pasti jenis kekardinalan dan lakarkan rajah perhubungan entiti bagi situasi berikut. Cuba buat dulu. Okey, dah buat. Dan baru semak jawapan. Di belakang ni cikgu ada sediakan jawapan. Okey, untuk soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga dan juga soalan keempat. So, cikgu rasa cukup sampai situ dulu untuk segmen kedua. Jadi, cikgu doakan semoga awak beroleh ilmu yang bermanfaat dan kita jumpa lagi dalam topik pangkalan data dan SQL segmen 3 akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.